Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya nak kongsikan bagaimana cara ataupun kaedah kita bagi menghasilkan assignment di dalam Google Classroom kepada murid dengan menggunakan telefon mudah alih iaitu smartphone. Tetapi sebelum itu pastikan telefon smartphone kita dilengkapi ataupun telah dipasang dengan aplikasi Google Classroom yang terdapat pada Play Store. Bagi rakan yang belum memasang aplikasi Google Classroom, saya akan ditunjuk sini secara ringkas bagaimana nak mendapatkan aplikasi untuk dipasangkan pada peranti kita iaitu smartphone. So langkah pertama kita hanya pergi kepada Play Store. Okey, selepas dah Play Store, type saja di bahagian search for app, kita hanya type di situ Google Classroom. Okey, di sini kita nampak satu ikon Google Classroom. Okey, sekarang rakan-rakan dapat perhatikan sudah dipaparkan bahagian ataupun page untuk instalasi ataupun memasang page Google Classroom. Seperti yang sedia maklum, saya telah pun memasang aplikasi Google Classroom di dalam smartphone saya. So, jika rakan-rakan belum menginstall ataupun memasang aplikasi ini, hanya tekan butang pasang atau butang install, kemudian tunggu sehingga prosesnya selesai. Okey, langkah seterusnya saya akan pergi bagaimana kita nak menghasilkan assignment dengan cara yang mudah kepada murid melalui platform Google Classroom. So, kaedah yang mudah untuk kita hasilkan assignment dengan menggunakan platform Google Classroom iaitu dengan kita mengimport atau kita mengambil terus gambar di dalam buku latihan. Contohnya saya akan tunjukkan. So, langkah pertama, kita pergi kepada apps Google Classroom yang telah kita install tadi. Okey, selepas dapati paparan seperti ini, pergi kepada butang yang bergaris 3 di bahagian penjuru kiri atas. So, pergi kepada Classroom folder. Kita pergi kepada folder yang kita cipta tadi iaitu GC Percubaan. Okey, di dalam GC Percubaan ni kita dapati sudah ada satu file Google Form yang telah kita cipta pada video yang lalu. So, apa perlu kita? Okey, seterusnya kita hanya perlu tap kepada butang tambah. Apabila kita tap kepada butang tambah, akan paparkan beberapa option untuk kita. So, kita hanya perlu pilih kepada scan. Itu kita nak mengimport gambar melalui kamera. Just tap pada kamera. Kemudian dia akan paparkan view untuk kamera kita. So, kita hanya fokus kepada bahan yang kita nak gunakan untuk sebagai latihan kepada murid. So, saya ambil fokus contohnya ini. So, seperti kita gunakan kamera biasa, kita hanya perlu aim and then kita klik butang untuk snap. Okey. Dah snap begini, kita hanya perlu pada butang butang right. Sudah kita nak ambil bahan. Okey, di sini apa perlu kita buat? Kita perlu klik pada butang crop untuk kita memilih bahagian mana yang kita nak gunakan sebagai latihan atau nak gunakan sebagai gambar rajah di dalam latihan kita nanti. So, kita adjust seperti kita biasa kita guna pada scanner komputer. Sama kaedahnya, kita hanya tarik. Okey, di bahagian view di sebelah, okey, nampak di sebelah penjuru atas sebelah kiri, akan perhatikan di situ tempat untuk precise. Untuk kita lebih jelas bahagian mana yang kita nak ambil. Okey. So, kita hanya fokus. Contohnya saya nak ambil hanya bahagian ini untuk dijadikan latihan. Okey, kita fokus sampai bahagian topik atas, daya. Okey, tajuknya. Okey, jadi apabila kita selesai crop, kita hanya perlu tap kepada simbol right ataupun simbol memilih. Okey, kemudian perhatikan. Okey, dah terhasil gambar yang kita crop tadi. Kemudian kita hanya tap sekali pada simbol right. Okey, gambar kita dah ready masuk di dalam folder GC Percubaan Part F tadi. So, di sini gambar tadi belum di-upload. Jadi, kita perlu tap. Kebiasaannya default bagi drive
mesti berhubung dengan secara Wi-Fi bagi memuat naik sebarang dokumen. Jadi apabila dapati simbol seperti itu, kita hanya perlu tap sekali lagi untuk memuat naik secara manual. Okay. Jika secara automatik, bila kita berhubung dengan Wi-Fi secara automatik, file yang kita upload tadi akan di upload secara automatik. Okey, sekarang dah ada file yang kita scan tadi. Okey, kemudian kita hanya pergi kepada bahagian. Okey, kita patah balik, kita pergi kepada bahagian kepada apps. Okey. Okey, selepas bahagian ini, jika rakan-rakan nak memudahkan kerja, kita akan sambung kerja kita menggunakan notebook. Okey. Okey rakan-rakan, sekarang kita berada di dalam platform Portal Digital KPM dengan menggunakan komputer riba ataupun notebook. Okey, sekarang saya telah log masuk ke dalam Portal Digital dan telah masuk ke bahagian ataupun telah pergi ke aplikasi Google Classroom. Okey, sebenarnya yang rakan-rakan dapat lihat sekarang. So, ini bahagian dashboard utama untuk Google Classroom. So, kita pergi kepada kelas yang kita gunakan untuk sebagai kelas untuk tutorial kita kali ini, iaitu GC percubaan, mana kita akan sambung daripada menggunakan smartphone ataupun telefon bimbit tadi. So sekarang kita gunakan komputer riba untuk menyelesaikan tugasan untuk murid dengan menggunakan GC. Okay, kita klik pada ni, kepada kelas yang kita nak menjalankan PDP. Kita pergi ke bahagian classwork. Okey, kita pergi kepada butang create atau kita nak cipta tugasan kepada murid. So, kita pilih saja assignment. Itu tugasan. Okey. Ini paparan editor assignment. So, bahagian tajuk, kita masukkan tajuk. Contoh saya gunakan tajuk daya. Okey, arahan kita jawab semua soalan. Okey, selesai. Okey, selepas itu selepas kita dah masukkan instruction ataupun arahan, okey, kita lihat di bawah instruction. Okey, nampak ada dua butang iaitu add dan juga create. So, kita nak masukkan bahan yang telah kita scan melalui smartphone tadi. So, kita add kepada, masukkan sini, butang add. So, kita pergi kepada Google Drive. Okey. Tunggu sehingga dia loading habis. Okey, kalau kita dapati di sini, dia akan paparkan bahan-bahan yang telah kita upload recent. Maksudnya yang baru kita upload. Tapi saya nak tunjuk dengan lebih jelas atau dengan lebih detail di mana file yang kita scan tadi. So, kita pergi kepada My Drive. Okey, folder Classroom. Okay, kita masuk kepada folder PDP kita sekarang, iaitu GC percubaan. Okey, nanti kita akan dapat lihat file yang telah kita scan. Okey, ini adalah file yang telah kita scan tadi menggunakan smartphone. So, kita boleh double klik ataupun kita klik sekali dan kita tekan pula butang add. Okey ya. Secara terus, lepas kita tap pada butang add, dia akan masuk di bawah arahan kita. Okey, sini ya. Nampak? Ini arahan. Sama ada kita untuk murid lihat, murid can edit file ataupun make copy of each student. So, tak payah. So, kita letakkan dia student can view file only. Okey, kemudian untuk kita bina soalan, kita boleh gunakan Google Doc, kita boleh gunakan Google Form, ataupun kita boleh gunakan Google Sheet. Tapi saya suggest di sini kita nak mudah, kita gunakan Google Form. Okey, mana kita nak tambah Google Form, kita klik di sini create.
Kemudian kita pergi kepada Google Form. Okey, terlepas dipaparkan Google Form, so kita masuk sini latihan daya. Tajuknya latihan daya. Okey, file description kalau kita nak isi, kalau tak nak isi pun tak apa. Okey, kita isilah, kita letakkan di sini. Okey, kita letakkan arahan ya. Lihat gambar yang telah dikepilkan. Itu kita dah attach. Dikepilkan gambar atau bahan lah. Kita boleh guna gambar atau bahan nak mudahkan murid faham. Kita letak lihat bahan lah. Kita letak tu lihat bahan yang telah dikepilkan. Okey, kemudian jawab pada ruangan yang disediakan. Okay, yang disediakan tu maksudnya kita akan sediakan di sini. Okey, di sini senang je. Kita refer kepada soalan kita balik tadi. Yang mana kita scan. Contohnya kita ada tadi dalam apa yang kita scan tadi, kita dapati ada 4 soalan. Okey ya, 4 soalan dia ada dan juga ada ruangan kosong. So di sini kita hanya letak nombor soalannya 1. Okey, sini kita pilih paragraf supaya dia boleh isi ataupun boleh type dengan banyak perkataan. Okey, kemudian dah nampak ini dah jadi satu soalan, satu ruangan jawapan. So kita tekan butang ni je copy. Okey. Cara langsung dia akan wujud satu. Okey, ini kita edit, kita letak je nombor 2. Okey, kemudian kita nombor 3 untuk ruangan ketiga. So kita letakkan nombor 3. Okey. Untuk yang keempat pun sama, kita klik je butang duplicate. Okey, kita masukkan, editkan nombor bahagian atas. Okey, 4. So, jadi kita dah ada 4 ruangan jawapan. Okey, mari kita preview. Ini butang preview Okey. Okey, nampak, lihat di sini Okey, ini butang preview kita dah menunjukkan macam ni lah yang akan dipaparkan kepada murid. Jadi murid akan jawab di sini. Apa jawapan? Berpandukan kepada kepada ini, kepada bahan yang kita attachkan bila murid klik kita tunggu ada loading. Dia akan loadkan bahan yang kita kepilkan tadi. Ini yang kita kepilkan tadi dia lihat gambar, kemudian dia isi jawapannya di sini. Di sini tengok sini, kemudian dia isi di sini. Dapat so saya pergi balik. Dah siap kita bina macam ni. Jangan lupa kita letakkan form kita nanti. Kalau kita klik sekali nampak dia telah automatik masuk latihan daya. Kita biarkan di situ. Biar dia namakan form ini sebagai latihan daya. So, kerja di dalam Google Form seperti yang saya sudah maklum, tak payah save. Dia auto save. So, butang-butang ni dulu kita abaikan. Ini adalah butang untuk customize kita punya page. Kita punya paparan. Ini butang view. Ini setting lah. Dan ini butang add-on. Butang add-on ni dah advance baru kita masuk bahagian ni. Ini yang mudah, yang simple. So, dah selesai. Kita buat 4 soalan kepada murid. So, kita pergi balik kepada kita punya tadi. GC kita. Nampak di sini. Lepas tu, dah selesai ni. Apa perlu kita buat? Kita ni, butang assign. Kita perlu assign kepada murid. Just klik. Kat sini pun kita boleh, satu lagi, due date kita letakkan. Sebelum kita klik butang assign, kita nak letakkan tarikh due. Bila kita nak tamatkan assign. Dan juga ini topik. Topik pun kita boleh letak. So, tadi kita masuk topik daya, kita create lah. Daya supaya nanti dia tersusun cantik di bahagian
classwork. Okey, dah siap dah ya. Okey, kita dah masuk bab topik dah ya. Ni kita punya ni. Okey, force apa? Dalam semua anak murid kita di dalam kelas GC yang kita dah bina. Kemudian kita ni untuk markah, kita boleh ubah kita boleh customize markah. Ini due date kita letak. Jadi di sini kita tak letakkan due date, kita open. So kita just klik assign. Okey, klik assign. Okey, sekarang tugasan kita telah masuk di dalam bahagian classwork. Jadi semua murid yang berada di dalam kelas PDP kita di dalam kelas percubaan ni akan dapat assignment. Okey. So, saya rasa video ni dapat membantu semua guru atau semua rakan-rakan untuk membuat soalan. Saya rasa ini sampai di sini dulu perkongsian saya. So, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi.